Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Filastin wa khususan fi Gaza. Amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau, Al-Hamra dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali untuk membincangkan kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan insya-Allah kita akan masuk pada bab ma yaqul idza asbah, apa yang seseorang itu patut baca apabila pada waktu pagi, apa yang dia patut sebut. Maksudnya daripada segi zikir pagi lah, zikir pagi dan petang. Jadi yang ni zikir pagi, azkarus sabah, zikir pagi. Tuan-tuan ada amalkan zikir pagi tak tuan-tuan? Ada tak? Pada waktu pagi ni, kita bangun-bangun tidur ke, lepas subuh ke, ataupun bangun tidur, kita ada bacaan zikir. Lepas subuh, lepas solat subuh ke apa, sebelum nak jalan pergi ke masjid, ada baca zikir. Dekat dalam masjid, antara lepas solat rawatib tu, lepas solat apa nama, qabliyah, ada baca tak? Ataupun selepas solat subuh, ada bacaan-bacaan yang tertentu daripada Nabi SAW, dan insyaAllah kita akan kongsikan sedikit sebanyak manalah. Kita akan baca sikit beberapa dalam kitab Adabul Mufrad ni. Pendek je, dia tak berapa banyak lah, dia cuma bagi tahu satu aja. Tapi kita akan sebutkan beberapa sebab kadang-kadang zikir tersebut kita tahu dah, cuma kita je yang tak biasa baca. Kadang waktu pagi ke apa kan, jadi kita tak biasa baca dengan zikir-zikir tu. Okey. Sebelum tu, sebab sekarang ni musim, sekarang ni bukan musim lah, sekarang ni waktu masih lagi orang-orang Palestin ni masih lagi diserang. Jadi kita kongsikan lah, sekarang ni dah kematian di Gaza dah lebih 10,000 dah. Lebih 10,000 orang tuan-tuan. Bukan sikit jumlah ni, 10,000 dah. Yang ni yang ditemui, yang masih terperangkap di bawah timbunan runtuhan bangunan ni, kita tak tahu. Dan kemudian jumlah kanak-kanak yang meninggal dunia lebih 4,000. Kanak-kanak saja, maksudnya 40%. 40%-nya daripada yang meninggal tu adalah kanak-kanak. Jadi sebab itulah kita perlu ambil perhatian tentang perkara ini. Dan waktu inilah tuan-tuan kita nak tengok macam mana sifat orang yang beriman. Kita cuba betul-betul nak ambil cakna pasal benda ni, prihatin pasal perkara ni ataupun tidak, ataupun kita akan tak apalah, yang ni aku malah lah nak ambil tahu lagi, pening lah kepala, apa nama, hati kita sakit hati. Tapi lepas tu kita cuba untuk divert isu tu dan kita tak nak tengok lagi. Ni salah juga.
Maka kita kena ambil tahu. Sebab tu, sekarang ni dah berapa banyak dah orang yang meninggal. Kawasan mana dah askar Israel masuk. Maka kita cek. Cuba Google ke apa, cari. Ambil tahu tentang perkara ini. Ambil cakna. Dan kita boleh lihatlah sekarang ni memang orang-orang di Palestin ni adalah orang yang memang sangat teguh iman mereka. Memang kuat betul iman dia. Hebat betul lah. Waktu mereka dah tak ada apa-apa, tapi tidak pula mereka hidup ni dalam keadaan kekacauan. Waktu itu tolak sana sini ke, rampas ke apa tak. Dia masih lagi boleh beratur, ambil air. Kalau dah habis tak apa. Kalau ada apa-apa keperluan, dia akan call orang sini. Ada lagi tak? Tolong share. Masih hidup dalam aman damai tuan-tuan. Dalam keadaan yang sangat genting. Hidup keadaan yang sangat genting. Tapi mereka masih lagi. Sesama mereka ni sangat aman. Sangat elok. Masih macam tenang. Ada ni lah. Ada ketenangan di antara mereka. Hebat. Perkara ni sangat hebat. Sebab kebiasaannya kalau dalam keadaan yang macam tu, every man for himself kan. Dah aku tak beli orang lain lah. Yang penting aku selamat. Yang penting aku je. Tak. Mereka memang masih lagi memikirkan tentang orang lain. Yang doktor-doktor dan juga nurse mereka ni masih lagi nak kerja dekat hospital. Walaupun dah ada amaran hospital tu akan kena bom. Masih lagi. Hebat. Memang tinggi iman mereka. Satu benda yang kita boleh ambil dan kita tengoklah macam mana mereka ni sangat-sangat tak memandang dunia ni dengan dengan pandangan kasih sayang yang teramat-amat pada dunia. Hubban jamma kan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma dalam Al-Quran kata. Dan kamu ni suka sangat kepada harta ni, sayang yang sangat-sangat kepada harta. Kalau kita kan. Sedangkan mereka ni, mereka dah tak fikir dah apa-apa tentang harta mereka, tentang rumah, tentang kereta rosak, apa dah tak ada dah. Yang mereka fikir adalah kalau boleh mati syahid, mati syahid. Itu je yang mereka inginkan. Baik. Kita masuk kepada tadi, kembali kepada Al-Adabul Mufrad tadi. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu kulluhu lillah la syarika lah la ilaha illallah wa ilaihi nusyur wa idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah walhamdu kulluhu lillah la syarika lah la ilaha illallah wa ilaihil masir. Okey. Hadis ni hadis yang lemah. Ni kita kena sebut dulu. Hadis ni hadis yang lemah, yang tak berapa kuatlah hadisnya. Akan tetapi adanya hadis yang lain yang menyokong, iaitu dia punya lafaz dia lebih kurang, dan kita akan baca nanti. Dan ni adalah benda yang sangat baik tuan-tuan, kalau kita dapat amalkan. Okey, maksud dia asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah sampai pada waktu pagi. Asbahna, kami telah sampai kepada, bila bangun kami dah sampai pada waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan ini semuanya milik Allah. Walhamdu kulluhu lillah, dan segala puji-pujian semuanya adalah milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah perkumpulan nanti, iaitu kita akan berkumpul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pada waktu petang pula, Nabi akan membaca amsayna. Kami telah sampai pada waktu petang. Wa amsal mulku lillah, dan segala kerajaan itu milik Allah. Walhamdu kulluhu lillah, segala pujian itu semuanya milik Allah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Okey. Hadis-hadis berkenaan dengan zikir pagi dan petang sangat banyak. In fact, kalau kita baca tu, boleh makan masa lebih kurang berapa? 15, 20 minit ada? Lebih kurang. Lebih kurang lah. Maksudnya, bukan pendek lah. Bacaan-bacaan tu, dia kadang-kadang diulang beberapa kali. Contohnya,
kita disuruh untuk membaca ayatul kursi pada waktu pagi dan petang. Sebab ada hadis riwayat Al-Hakim, dia kata siapa yang membaca ayatul kursi ni pada waktu pagi akan dipelihara daripada gangguan jin sehingga ke petang. Dan siapa yang membacanya pada waktu petang akan dipelihara daripada gangguan jin sehingga ke waktu pagi. Jadi nombor satu apa kita boleh baca pagi dan petang? Ayatul kursi. Dan ayatul kursi juga adalah zikir yang diperintahkan untuk kita baca selepas solat. Selepas solat baca. Membaca waktu tak ada masalah lah. Dia sebab hadisnya menyebut secara general siapa baca pada waktu pagi. Jadi kalau kita baca selepas solat subuh, kita baca okey juga, tak ada masalah. Termasuk dalam zikir solat kan. Zikir selepas solat okey juga. Kalau terlupa, kita baca pada waktu lain pun okey juga. Dia zikir ni dia luas. Baca tengah driving pun boleh. Waktu tengah buat kerja pun kita zikir kan. Okey. Dia tak ada masalah. Sama macam Al-Quran lah. Al-Quran kalau kita hafal, kita baca sambil kita melakukan sesuatu pun tak ada masalah. Kemudian bacaan surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setiap surah ni dibaca 3 kali. Siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi dan petang, cukup baginya daripada semua perkara. Maksudnya sebagai perlindungan untuknya daripada semua perkara. 3. Sebab tu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas juga dikenali sebagai al-mu'awwidzatain. 2 surah yang melindungi. Jadi ini bacaan yang sangat baik diamalkan. Pun kita baca juga. Kalau kita tengok, kita baca sebenarnya kita baca waktu subuh dan juga waktu maghrib sebenarnya. Zikir selepas solat. Okey. Ini kita baca panjang sikit. Antara zikir yang Nabi ajarkan untuk dibaca pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, iaitu apa dia? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarra ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasli wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Ni panjang sikit dia punya bacaan dia. Tapi benda ni memang sangat cantik kalau dibaca setiap hari. Apa makna dia? Maknanya tadi lebih kurang macam yang tadi tu, cuma ada disambung Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Ya Allah, kami memohon pada Engkau kebaikan pada hari ini, wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan apa yang datang selepasnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah, dan kami berlindung Engkau daripada kejahatan pada hari ini dan juga kejahatan selepasnya. Rabbi a'udzubika minal kasal. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada sifat malas. Wasu'il kibar, dan juga kejahatan terlalu tua, kita kata. Yang kalau aku tak nak lah, macam apa nama, terlalu tua, jadi biasanya bila tua ni apa jadinya? Pelupa, pabur. Ni kan memang ada doa Nabi minta jangan dikembalikan ila arzalil umur, kepada tua yang kita nyanyuk, tua nyanyuk lah. Kan? Sebab bila tua yang terlalu tua apa jadinya biasa tuan-tuan? Macam-macam lah kan. Dia akan kembali macam usianya budak-budak. Macam contoh, saya kenal ada dulu satu orang tua ni, umur dia sampai 100 lebih. Dan dia dah mula nyanyuk lah. Dan tahap dia sampai dia ni dah lupa yang dia ni siapa dia. Sampai tahap macam tu. Dia dah tak ingat dah. Mula-mula dia lupa tu, bila dia tengok orang, dia ingat orang tu, padahal umur dah masing-masing dah umur 70, 60 ni. Anak-anak dia kan. Dia ingat budak-budak, ni masih budak-budak lagi. Tak pergi sekolah ke? Dia tanya. Umur 60, 70 ni. Sebab dia dah tua sangat. Lepas tu bila dah sampai satu tahap umur yang lain, dia dah sampai tahap dia main dengan najis. Dah sampai terlalu tua. Jadi sebab tu Nabi minta perlindungan daripada terlalu
tua yang terlalu tua ni sampai tahap kita ni hilang macam kewarasan lah, hilang daripada segi pertimbangan dan sebagainya. Kadang-kadang bila dah terlalu tua kan, bila cakap makcik dah masuk waktu ni solat, padahal dia orang yang jaga solat kan, tapi bila terlalu tu, bila mula kena Alzheimer ke apa benda ni, malas lah semayang, mok lah. Bila dah terlalu tua kan, jadi dia tak tahu dah, dia dah tak fikir dah tentang perkara tersebut adalah benda yang wajib, yang memberi kesan yang sangat-sangat banyak kepada diri dia. Dia dah tak fikir dah pasal benda tu. Okey. Kemudian antara perkara yang memang sentiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Rabbi as'aluka mana ni? Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau daripada azab neraka dan juga azab kubur. Ini antara doa yang Nabi tak tinggal, yang Nabi galakkan untuk kita baca, terutamanya sebelum kita beri salam. Kan ada doa yang ni pun berkaitan dengan perkara ni juga. Macam doa dia, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada, aku berlindung denganmu daripada azab jahannam. Wa min azabil qabr, dan juga daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada ujian hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga daripada kejahatan ujian fitnah dajjal. Ini doa yang disuruh untuk kita baca sebelum beri salam. Masa bila nak baca? Fil alamin innaka hamidum majid. Baca tu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ke apa. Dan juga nak baca doa lain, boleh juga. Ada hadis lain Nabi kata falyatakhayyar masya. Dia mintalah apa-apa yang dia nak. Itu di antara waktu yang sangat-sangat makbul, mustajab untuk berdoa sebelum beri salam. Selain itu, doa yang sangat baik untuk kita baca, iaitu siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan ketiga waktu petang, kemudian dia mati pada malamnya, dia akan masuk syurga. Demikian juga kalau dia bacanya pada waktu pagi, kemudian dia meninggal, maka dia akan masuk syurga. Bukan calang-calang ni tuan-tuan. Apa doa ni? Sayyidul istighfar. Nama dia. Penghulu segala istighfar. Banyak-banyak istighfar, mana penghulunya? Inilah doanya. Panjang sikit, tapi sangat-sangat baik untuk tuan-tuan amalkan. Apa doa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maksud dia, wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Anta Rabbi, Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dan aku di atas perintah dan perjanjian-Mu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'at. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang aku telah kerjakan, yang aku telah lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Aku sedar tentang nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku sedar akan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Doa yang sangat hebat tuan-tuan. Sangat patutlah hafal. Dan zikir pagi ni banyak lagi tuan-tuan. Kita kalau sebut ni tak banyaklah, kita nak huraikan satu persatu. Kenapa saya share banyak-banyak ni tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita ni terlalu menghabiskan masa dengan menghafal zikir-zikir yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itulah, salawat inilah, doa itulah yang dulu famous sekejap pun. Saya pernah share dulu kat sini kot, doa Haikal. Ada tak saya sebut? Siapa dekat rumah ada buku Majmu' Syarif? Tahu Majmu' Syarif? Tak ada kan? Terselamatlah. Kalau Haji tak tahu, Alhamdulillah. Majmu' Syarif ni famous dulu ni. Kalau biasanya pakcik-pakcik yang umur 70-80 ni, masa muda-muda kalau dia jenis mengamalkan doa, memang dia kenal buku dia. Sebab dekat rumah,
Atuk saya pun ada benda ni. Bila tengok dekat rumah mak mertua, dulu saya tak jumpa dengan bapak mertua saya sebab dia dah meninggal dulu lah kan. Dia pun ada simpan buku tu rupanya. Jadi masing-masing dia orang tak tahu. Saya pun buka. Saya pun tunjukkan lah apa masalah pada buku ni. Buku Majmu' Syarif tu secara generalnya sebenarnya dia adalah zikir-zikir dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ada surah Waqi'ah, ada surah Yasin, ada surah Mulk kalau tak silap. Ada surah-surah yang bagus diamalkan. Dia dalam bentuk pocket book. Buku yang boleh simpan dalam poket. Jadi duduk-duduk kita baca. Bagus juga lah. Tapi masalahnya dalam tu banyak doa-doa yang pelik-pelik. Yang mana dahulu semangat orang mengamalkannya. Sebab apa? Doa Haikal tu contohnya antara yang paling ultimate lah dalam tu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang tidak percaya akan dia, kafirlah dia. Gitu. Lepas tu dia punya pahala dia memang power lah. Akan mendapat 70,000 bidadari, 70,000 pahala Nabi, 70,000 orang mati syahid. Semua 70,000 belaka. Selamat daripada musibah apa semua kan. Kita tengok mana datang benda ni. Tak ada pun datang daripada mana-mana hadis Nabi SAW. Jadi, kadang-kadang masalah orang kita ni dia menghabiskan masa yang lama untuk seronok menelaah ataupun menghafal doa-doa yang tidak warid daripada Nabi. Sedangkan doa yang datang daripada Nabi ni banyak yang kita tak hafal lagi. Dan kita tak biasa pun dekat mulut. Tiba-tiba imam baca doa lain sikit. Apa imam ni baca? Tak pernah dengar doa ni. Rupanya doa datang daripada Nabi SAW. Kan? Kita tak biasa kan dengar. Ataupun doa-doa. Tak payah banyak lah. Contoh. Kita sebut doa iftitah. Yang kita tahu berapa banyak? Satu tu lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian digabungkan dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai habis. Tentu. Sedangkan rupanya doa iftitah ni banyak lagi. Nak versi pendek pun ada. Macam mana? Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Allah macam mana? Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pendek. Ni yang biasanya kalau saya jadi imam tarawih, saya baca yang ni. Supaya tak panjang sangat. Tapi jangan tinggal tuan-tuan. Ni satu masalah kadang-kadang. Kita solat tarawih ni nak dapat pahala sunat. Tapi segala sunat kita tinggal. Dalam solat tu. Semua yang sunat-sunat tinggal lah. Baca, tahiyat akhir pun sampai, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis segala benda sunat kita tinggal. Mana yang wajib je kita ambil. Sayang juga. Jadi sebab tu, kejar pahala sunat, buat juga yang sunat-sunat. Cuma kita cari yang pendek lah. Jadinya, ni yang kita nak sebut tentang doa iftitah tadi. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Banyak doa iftitah Nabi banyak. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Kan? Jarang nak dengar ni. Kalau kita sebut pada orang awam, biasanya pelik doa ni. Tak pernah dengar pun. Ni doa iftitah ni. Takkan daripada Nabi. Tapi sebab kita tak biasa dengar, maka kita rasa pelik. Kan? Jadi, doa-doa ni adalah lebih layak untuk kita hafal. Berbanding daripada doa-doa ciptaan-ciptaan manusia ni yang kita tak tahu pun apa kelebihan. Kita tengok Sayyidul Istighfar tadi apa Nabi sebut tentang kelebihannya. Kalau mati, masuk syurga. Baca doa ni, sepenuh penghayatan, betul-betul memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala waktu pagi, tiba tengah hari meninggal dunia. Syurga. Baca pada waktu petang, sepenuh penghayatan, sungguh-sungguh memohon keampunan pada Allah, meninggal waktu malam tu. Masuk syurga. Kan hebat doa ni. Doa sebelum tidur. Ada baca doa tidur tuan-tuan? Adalah kan? Apa dia doa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Ada doa panjang tak? Aduh. Ada doa yang panjang. Yang panjang lagi. Dan doa tu Nabi kata kalau siapa baca mati malam tu, dia mati atas fitrah. Mati dalam fitrah. Maksudnya diampunkan dosanya. Habis semua macam bayi baru lahir lah. Lahir atas fitrah kan. Macam doa dia. Tak datang pula kat kepala. Allahumma
Aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghabatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ni doa sebelum tidur. Pernah dengar? Tak nak kan? Tak, ni tak ada masalah. Sebab tu saya kongsikan. Lepas ni, buka phone, buka Google Store, type perisai Muslim. Perisai Muslim. Type benda tu. Nanti saya share kejap dalam ni. Dalam apa nama tu? Grup WhatsApp ni kan. Ada satu nama, perisai Muslim. Dia memang dah ditranslatekan oleh ni. Dr. Abdul Basit. Orang Malaysia lah. Orang Kelantan. Dia dah translatekan dah. Doa-doa tu, semua dah translate dalam bahasa Melayu. Nak versi bahasa Inggeris pun tuan-tuan check lah. Ada Hisnul Muslim nama dia. Memang sangat bagus. Sangat, recommended. Buka je benda ni. Semua doa-doa yang biasa dibacakan untuk kehidupan ni, semua ada kat dalam tu. Jadi, tinggal ni je lah. Tinggal, macam mana nak tekan share ni. Tak jumpa button share pula. Nantilah tuan-tuan, saya share. Tak jumpa pula. Baik. Jadi doa-doa ni sangat baik. Contohnya macam tadi doa sebelum tidur kan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Nampak? Sebelum tidur, kita serahkan diri pada Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku menghadapkan wajah aku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan belakangku kepadamu. Raghabatan wa rahbatan ilaik. Penuh rasa harap dan penuh rasa takut kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat menyelamatkan diri, tidak ada tempat lari daripadamu, melainkan hanya kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan juga dengan nabi yang kau utuskan. Nabi kata siapa baca doa ni sebelum tidur, lepas tu dia tidur, kalau matinya atas fitrah. Kan hebat. Kita cari pahala-pahala yang melampau kan, kita kata. Mana pahala yang melampau kalau baca dalam doa ni? Rupanya ada dah. Kalau mati masuk syurga. Kalau mati atas fitrah. Macam-macam doa ada. Cuma kita tak biasa dengan benda tu. Dan kita semangat dengan membaca doa-doa yang tak warid daripada Nabi SAW. Ini yang rugi. Satu kerugian yang nyata. Sedangkan Nabi dah ajar banyak sangat doa-doa yang boleh kita amalkan untuk seharian. Kehidupan seharian. Nak naik kenderaan apa dia, masuk toilet apa dia kan, keluar toilet apa dia, boleh biasa ni. Nak kahwin malam pertama kan, apa dia baca, ada. Sebelum tidur dengan isteri apa ada kan. Bayangkan banyak doa yang Nabi ajarkan, cuma nak hafal tak hafal je kan. Baik. Cukuplah berkenaan dengan tu. Nanti tuan-tuan boleh download yang perisai Muslim tu nanti saya share lah. Tak jumpa dia punya button share dia macam mana dah ni. Ada dah? Ada kan? Dia Abu Anas Madani nama dia. Dia punya ni dia. Ni ada. Yang ni yang apa nama? Yang ni PDF. Dia kalau kat Google Play dia macam app. Lagi senang nak check. Application. Banyak doa lah. Memang banyak lah. Siapa dapat hafal semua, saya bagi 500. Serius. Memang banyak. Saya pun tak hafal tuan-tuan. Kalau sungguh hafal, ni. Saya test tengok hafal lah. Saya bagi 500. Tak apa. Saya pun dapat pahala tuan-tuan hafal. Baik. Kita masuk kepada bab yang seterusnya. Bab yang ke-273. Bab man da'a fi ghairihi min ad-du'a. Siapa yang berdoa untuk orang lain.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal karim ibnal karim ibnil karim Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law labistu fi sijni ma labitha Yusuf thumma ja'ani ad-da'i la ajabtu idh ja'ahu ar-rasul faqala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna 'alim. Min surati Yusuf. Wa rahmatullahi 'ala Lut in kana la ya'wi ila ruknin shadid idh qala liqaumihi qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin shadid. Min surati Hud. Ma in ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qaumi. Qala Muhammad ya'ni ar-rawi الثروة الكسرة والمنعة. Hadis hasanun sahih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia ialah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ni orang yang ada salasilah emas. Kita kata sebab apa? Dia Nabi, bapa dia Nabi, datuk dia Nabi, moyang dia pun Nabi. Ni memang orang yang sangat mulia lah. Bukan sekadar Nabi dia. Atasnya maksudnya 4 generasinya adalah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala, iaitu Nabi Ibrahim ni adalah kekasih. Nama digelaran kepada Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman ataupun Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi-nabi ni kadang-kadang mereka ada gelaran-gelaran yang tertentu yang Allah sebut tentang mereka. Contohnya Nabi Yunus, Allah panggilnya dalam Al-Quran dengan Zunnun. Wa zannuni idh dhahaba mughadiba. Dan Zunnun sewaktu dia pergi dalam keadaan marah. Nun ni apa maknanya? Ikan paus tu. Ikan besar tu. Ikan nun. Jadi Zunnun, orang yang kena makan dengan ikan. Allah panggil Nabi Yunus dengan Zunnun. Nama gelaran bagi Nabi Ya'qub, apa dia? Apa gelaran bagi Nabi Ya'qub? Israel. Nama Israel yang kita dah sebut sekarang ni, Israel ni adalah sebenarnya nama Israel yang sebenar-benarnya adalah nama gelaran bagi Nabi Ya'qub. Sebab tu Allah sebut tentang orang-orang yang Allah beri mereka nikmat. Dari kalangan para nabi, orang-orang soleh kan. Ulaika alladhina an'ama Allahu minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Nampak? Allah sebut mereka ni orang-orang yang Allah berikan nikmat daripada kalangan para nabi, daripada zuriat Nabi Adam, dan bersama dengan orang-orang yang kami bawa bersama dengan Nuh, dan juga zuriat Ibrahim dan juga Israel. Ibrahim ni Nabi Ibrahim, Israel adalah Nabi Ya'qub. Nama gelaran bagi Nabi Ya'qub adalah Israel. Sebab tu kita jumpa banyak dalam Al-Quran Bani Israel. Maksudnya anak-anak Nabi Ya'qub. Anak Nabi Ya'qub ada berapa orang? 12. Jadi daripada 12 ni mereka berkembang biak. Jadi mereka ni lah yang digelar sebagai Bani Israel, anak-anak Nabi Ya'qub sebenarnya. Israel ni maksudnya Abdullah, hamba Allah. Tapi bila diambil oleh Yahudi Zionis ni, penjajah-penjajah ni, maka nama Israel tu jadi buruk. Dan kita pun bila dengar nama Israel ni benci betul. Betul tak? Sebenarnya Israel adalah nama yang sangat mulia, iaitu gelaran kepada Nabi Ya'qub sebenarnya. Tapi ialah kita benci bukan kepada Nabi Ya'qub. Kita benci adalah negara Israel. Apa nama? Yahudi penjajah. Zionis, betul. As-Sahyuniyah. Jadi bukan semua Yahudi jahat. Ada je Yahudi yang baik. Sebab tu kita tak boleh kata celaka Yahudi ke apa kan. Salah juga sebenarnya. Jadi kalau kita dengar orang Arab, imam-imam
Arab, biasanya mereka akan doa, Allahumma alaika bil yahudil ghasidin. Ya Allah, ke atas engkau lah Yahudi-Yahudi yang menjajah, yang merampas. Jadi, maksudnya spesifik Yahudi ni lah, yang Zionis ni, yang menjajah tanah Palestin. Mereka ni lah yang didoakan oleh umat Islam supaya Allah hancurkan mereka. Jadi kita pun jangan semua kita pun celaka Yahudi apa semua kan. Tak juga, ada Yahudi yang baik juga. Ramai juga Yahudi yang tak bersetuju dengan negara Israel, dengan Zionis. Ramai yang tak setuju. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law labistu fi sijni ma labitha Yusuf summa ja'ani da'i la ajabt." Kalaulah aku ni kena duduk dekat dalam, kena penjara, di dalam penjara seperti mana Yusuf dipenjarakan, kemudian datang kepada aku utusan untuk membebaskan aku, pastinya aku terima dah. Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf apabila datang kepada dia utusan untuk membebaskan dia, Nabi Yusuf tak terus terima. Nabi Yusuf jawab apa? Ni dalam ni ayat ni. Irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahum. Kembalilah engkau pada tuan kau ni, pada raja kau. Dia suruh pada utusan dia, cakap pada utusan tu, kau kembali pada raja. Kemudian kau tanya pada dia tentang urusan perempuan yang memotong jari mereka. Sebab apa Nabi Yusuf ni dipanggil oleh utusan tu? Sebab kan raja tu bermimpi mimpi yang pelik. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Pelik mimpi kan. Jadi dia tanya pada pembesar dia, aku mimpi pelik ni. Apa benda mimpi ni? Mereka pun kata, adghasul ahlam. Yang tu mimpi mainan je tu, tak ada apa-apa tu. Kemudian ada yang tukang tuang arak tu, tukang tuang air pada raja. Dia ni kan pernah ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf waktu dia dalam penjara. Kemudian dia dibebaskan. Dan dia cakap, yang ni aku tahu ni. Yusuf mesti tahu apa maksud mimpi ni. Jadi itu yang dia beritahu pada raja tu. Jadi raja pun hantar utusan untuk bebaskan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cakap apa? Nabi Yusuf kena penjara lama tak? Lama. Sebahagian kata lebih 10 tahun. Lama lah tuan-tuan. Kita kalau kena penjara 3 tahun pun lama habis dah rasa. Hilang duduk dalam rumah MCO, PKP, 2 tahun. Mati kutu dah rasa kan. Lama dah rasa duduk kat rumah tu. Tak boleh keluar tu. Dapat keluar pergi main senyum dah. Dulu kan. Jadi bayangkan ni kalau kena penjara lebih 10 tahun, 8-10 tahun macam itulah. Ada sebagian kata sampai 15. Jadi Nabi Yusuf tak terus nak terima untuk keluar daripada penjara. Nabi Yusuf cakap, kau kembali pada raja, tanya dia pasal perempuan-perempuan yang terpotong jari itu. Maksudnya nak membebaskan dirinya daripada tuduhan-tuduhan yang buruk. Iaitu dikata dia ni telah mengganggu Zulaikha. Dia mengganggu isteri Al-Aziz. Jadi dibebaskan tuduhan tersebut. Itu yang dia suruh balik tu. Nabi Muhammad cakap pun, kalau aku kena dekat tempat Yusuf, aku terima dah. Aku dah tak ada dah fikir nak membebaskan diri aku daripada tomahan tu apa, tak ada. Yang penting aku keluar dah daripada penjara. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hebatlah Nabi Yusuf alaihis salam. Dan rahmat Allah kepada Lut, kata Nabi Muhammad. Dahulu dia waktu dia susah, dia berusaha untuk mencari perlindungan daripada orang-orang kaum dia ni untuk membantu. Sehingga dia cakap pada kaum dia, qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Dia cakap, sekiranya aku ada kekuatan ke atas kalian ataupun aku dapat cari perlindungan yang dapat bantu aku untuk urusan dakwah ni. Nabi Lut tak ada apa-apa bantuan daripada sesiapa. Kaum Nabi Lut ni apa perangai dia? Homoseksual tuan-tuan. Gay. Kita panggil ni lah, kaum peliwat lah. Sebab tu saya suka perkataan yang digunakan oleh Syekh Ahmad Didat. Dia tak panggil gay people, dia panggil sodomites.
Sodomites. Maksudnya geng liwat lah. Orang-orang yang suka meliwat. Inilah sebenarnya. Gay ni apa yang kita sebut? Sebenarnya itulah yang mereka lakukan. Jadi kita pakai perkataan yang keji kepada mereka. Dan mereka pun tak suka dengan gelaran ni. Tapi itulah yang sebenarnya diri mereka. Yang mereka seronok nak claim bahawa mereka ni gay ke apa semua. Sebenarnya mereka ni adalah orang yang suka melakukan jenayah liwat. Jadi Nabi Lut langsung tak ada mana-mana orang yang membantunya. Bahkan isterinya pula yang memanggil orang untuk datang ke rumah. Apabila ada malaikat yang menyerupai manusia datang ke rumah dengan menyerupai lelaki yang sangat handsome, dia panggil, datang rumah, ada lelaki kacak kat rumah tu. Kita orang datang aja. Yuhra'un, mereka datang dengan bergegas. Maksudnya ada sesuatu yang mereka inginkan daripada lelaki ni. Apa dia? Dia nak tidur lelaki ni lah, nak meniduri lelaki-lelaki handsome ni. Waktu tu Nabi Lut tak ada langsung sebarang bantuan daripada kaum dia, tak ada support daripada sesiapa, dan dia tak mampu melakukan apa-apa kepada kaum ni, melainkan hanya nasihat. Itu yang Nabi Muhammad kata apa? Rahmatullahi ala Lut. Moga Allah merahmati Nabi Lut. Berat ujian yang kena pada dia. Yang beriman dekat satu kampung tu, berapa banyak? Nabi Lut, 2 orang anak perempuan dia. Ni je lah yang beriman. Isteri Nabi Lut tak beriman juga. Tu yang dia pergi bagi tahu ada lelaki handsome datang rumah. Memang kurang asam lah. Padahal dia ni tidur dengan Nabi. Tuan-tuan, sebantal dengan Nabi, hidup dengan Nabi, dapat tarbiyah daripada Nabi. Tapi apabila Allah tak memberikan hidayah, maka tak dapat juga. Masuk akal. Okey. Kita azan. Di masjid dekat Gaza. Al-Habibi Muhammad. Masjid Habibi.
La. Bismillah, alhamdulillah. Kita sambung lagi sikit. Kata Nabi SAW, ma in ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qaumi. Allah tidak menghantar mana-mana nabi selepasnya, selepas daripada Nabi Lut, melainkan dengan sarwah. Sarwah ni min qaumih, maksudnya adanya kekuat dengan ramai, maksudnya ada support daripada kaumnya. At least ada support yang dia akan dapat support. Ataupun sarwah juga, kata Muhammad bin Amir yang meriwayatkan hadis ni, dia kata sarwah tu juga maksudnya kekuatan. Maksudnya nabi-nabi yang datang selepasnya adanya kemampuan untuk ada kekuatan untuk melawan kaumnya, apa yang dilakukan kaumnya. Maka tuan-tuan, kita melihat bahawa Nabi SAW menyebut tentang nabi-nabi yang terdahulu. Nabi sebut tentang hebatnya Nabi Yusuf, Nabi sebut tentang hebatnya Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi siap mendoakan mereka, rahmatullahi ala Lut. Nabi kata, dan Nabi puji Nabi Yusuf sebab keturunannya yang baik. Iaitu Nabi kata, innal karim ibnal karim ibnil karim ibnil karim. Ini orang yang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Sampai 4 kali. Jadi tak ada masalah untuk kita memuji seseorang yang mulia dengan keturunannya yang mulia. Boleh. Tak ada masalah. Kita sebutlah dia ni memang orang baik. Bapak dia ni pun dulu imam masjid ke apa ke. Ni dulu yang ni. Nenek dia pun gini-gini. Tak ada masalah. Kita sebut tentang kebaikan-kebaikan keturunannya yang elok. Okey. Dia ni keturunan Nabi Muhammad SAW. Okey. Tak ada masalah. Kita suka dia dengan ni. Tengok dia ni keturunan Nabi. Tak ada masalah. Boleh. Cumanya, keturunan itu tidak menjamin kesolehan. Seseorang yang berketurunan yang mulia mesti diukur dengan neraca solehnya sama macam orang lain juga. Iaitu dia ni solatnya macam mana, puasa dia macam mana, tutur kata dia macam mana, akhlak dia dengan orang lain macam mana. Mesti diperhatikan. Tak boleh disebabkan, oh dia ni keturunan Nabi, okey aja. Dulu kan ada siapa dulu? Orang yang sembang kata keturunan Nabi, siap naik kuda lagi datang sini. Datang dekat, apa nama? Rasa dekat Semenanjung rasa. Ada dulu. Dia tengok muka kacak sikit, ada handsome sikit, janggut sikit dari tepi-tepi sini kan. Makan udang pun orang tolong bukakan udang. Tolong gopekkan. Sebab apa? Sebab keturunan Nabi. Apa kelebihan dia? Tak ada pun. Kita tak kenal pun. Tapi dia datang sini, scammer rupanya. Bila cek-cek balik, bila dekat sana, tak ada siapa kenal pun dekat kampung dia. Tak ada siapa pun. Bukanlah orang sesuatu ke apa. Tapi sebab orang kita ni, asalkan nampak kata Habib, keturunan Nabi, oh habis semua. Kita muliakan sungguh. Tanpa kita cek background. Belasah je.
Asal boleh kan. Tengok Pak Arab ni, nampak handsome, putih-putih sikit kan. Tengok cara duduk pun ada, nampak ada dia punya apa nama, cara dia orang nampak hebat ni. Terus kita angkat dia sebagai pemimpin lah, kita kata ulama lah, kita kata ini dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena kenal dulu. Bahkan Nabi kan dah sebut, kalau seorang tu betul-betul nak kenal orang ni macam mana, pergi musafir dengan dia. Pergi dalam perjalanan dengan orang tu. Masa tu akan keluarlah perangai dia macam mana. Sabar ke tak sabar kan. Tapi betul tuan-tuan, kadang-kadang bila kita dah travel dengan orang ni, pergi jalan jauh sikit ke apa kan, naik kat airport tu tiba susah pula. Habis tengok nampak, punya baru nampak dia ni. Ada juga punya pemarah juga. Masa pergi haji sama kan. Balik-balik. Pentingkan diri rupanya. Aku dah tak muak lah aku punya luggage ni. Masuk kau punya lah. Aku pun nak guna ke? Habis aku nak kat mana ni? Habis dia marah orang lain semua. Yang penting dia lepas. Masa tu kita baru kita perasan lah. Perangai macam mana bila kita dah travel sama-sama dengan dia. Kalau kita setakat jumpa-jumpa dekat masjid, datang balik ni, kita belum betul-betul kenal. Lagi pula Pak Arab tu yang datang Malaysia kejap gitu, kita tak tahu apa, kita pun muliakan dia macam tu. Tak boleh. Pastikan, kena check background. Kena tahu orang-orang sekeliling dia kata apa pasal dia. Kampung dia kata apa pasal dia. Barulah kita dapat betul-betul kita puji dia dan juga puji keturunannya. Sebab kadang-kadang asal kita kata cok keturunan Nabi, terus habis kita muliakan. Kita kena ingat, ada juga keturunan Nabi yang masuk neraka. Ada. Kan? Anak Nabi Nuh. Anak Nabi ni. Tetapi, dia tak mengikuti Nabi Nuh. Tak nak dia naik ke atas bahtera. Sa'awi ila jabal ya'asimuni minal ma'. Bila Nabi Nuh kata, wahai anakku, mehlah naik. Marilah naik ke atas bahtera ni bersama-sama dengan kami. Jangan kau duduk dengan orang kafir ni. Dia cakap, aku akan selamatkan diri aku ke gunung. Tak kena dah aku dengan air, banjir ni. Tak ada. Dia tak nak, menolak dakwah Nabi Nuh. Padahal dia anak kepada Nabi. Jadi keturunan tidak menjamin seseorang itu menjadi saleh. Tidak. Bahkan kita boleh melihat adanya anak kepada penyembah berhala. Tetapi menjadi orang yang sangat saleh. Siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya tukang buat berhala ni. Tukang ukir berhala, jual berhala. Orang yang molah berhala. Molah patung untuk disembah. Anaknya Ibrahim adalah Nabi yang memecahkan semua berhala itu. Jadi orang yang soleh. Jadi tak boleh kita tengok kepada keturunan, terus kita cop segala-galanya. Tidak boleh. Baik. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi berkenaan dengan Nabi Yusuf lah. Saya ada sikit nak sebut tentang Nabi Yusuf. Hebat tuan-tuan. Nabi Yusuf ni kena satu godaan perempuan pada usianya yang muda. Kan? Kita kalau kena goda umur 70 senang kot nak tolak. Perempuan goda kan. Tak apa, tak nak lah aku pun tak apa-apa nak semangat sangat lah. Ni kalau kena goda umur 20, lain tuan-tuan. Yang goda tu pula bukan calon-calon orang. Dalam keadaan dia ni belum berkahwin. Keinginan yang sangat mendalam. Jadi kita akan cerita pasal Nabi Yusuf nanti sedikit berkenaan dengan ujian yang berat yang kena pada dirinya dan dia lulus daripada ujian tu. Yang mana kalau kena kat kita tak tahulah. Takut tak lulus lah kalau kata kena. InsyaAllah kita berhenti dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.